Assalamualaikum, salam sejahtera, debat bola. Saya Amin Fuad bersama kamu kali ini berseorangan dengan ketiadaan rakan-rakan saya. Tapi hari ini saya nak menceritakan tentang bola sepak tempatan, perkembangan bola sepak tempatan. Pertama kali saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Kita dah seminggu berlalu Hari Raya dan kita harap raya kan sebulan kan. Jadi kita harap kalau kita boleh meraihkan lagi raya kita bersama rakan-rakan, saudara-saudara dan family-family kita. Sambil tu kita nak masuk berbincang tentang kejohanan Sukan C yang berlangsung di Kemboja pada, orang kata kalau pada hari recording ni adalah hari pertama pasukan bola sepak Malaysia ataupun pasukan lelaki dan perempuan yang beraksi. Tak salah pasukan perempuan tewas 3-0 kepada Vietnam. Dan pasukan Malaysia sedang mendahului pasukan Laos 2-1 ketika ini. Tapi sebelum kita nak menceritakan tentang Sukan C ni, ada kontroversi. Ada orang kata, bukanlah kontroversi apa, tapi nak menceritakan tentang liga kita berhenti, dikatakan berehat kerana untuk menumpukan kejohanan Sukan C ni sendiri. Jadi untuk aku nak ulaskan, aku nak tanya korang kat luar sana, adakah korang bersetuju? Sebab ramai yang mengatakan kita tidak perlu berhenti dan aku sendiri bersetuju dan sebenarnya kita tak perlu berhenti pun sebab yang bermain ni adalah pasukan junior, pasukan bawah 22 tahun dan bukan pasukan senior. Dan kalau ada beberapa statistik yang aku baca, tak salah daripada 25 pemain sebelum dipotong ke 20 pemain, minit permainan dalam lebih kurang 4% sahaja daripada pemain-pemain ni. Jadi kalau kita tengok pemain-pemain yang dipilih ni pun ada yang bermain di pasukan utama tetapi bukanlah orang kata tunjang pasukan utama tersebut. Jadi aku pun tak pasti adakah FAM ataupun MFL takut kalau liga kita berjalan, pemain-pemain ni tak akan dilepaskan. Jadi tapi itulah kalau kita tengok pemilihan, jadi aku tak berapa setujulah. Maksudnya sepatutnya liga ni patut berjalan seperti biasa. Biar Sukan C ni berjalan dan kita tengok siapa yang lepaskan pemain, siapa yang tak lepaskan pemain. Jadi itulah sebelum aku nak masuk. Jadi persoalan pertama adalah adakah Sukan C ini adalah ibu segala emas? Sebab daripada tahun 2000 berapa kita menang? 2009 ke 2011? Kita menang 2009, 2011 lah kita menang. Kita sering kali bercakap tentang Sukan C ni ibu segala emas. Okeylah, sebab kita nak menang pingat emas dan kita pernah menang pingat emas. Untuk aku kekal konsisten. Mungkin pada masa 2010-2011 aku rasa macam kita kena menang Sukan C ni. Tapi apabila kita dah menang, kita dah, orang kata kita patut majukan diri untuk melihat the bigger picture, orang kata gambaran lebih besar. Sebab untuk aku tetap konsisten 3-4 tahun aku dah kata yang Sukan C ni adalah tempat untuk pemain-pemain baru yang baru dipanggil untuk develop. Maksudnya bukan untuk mendapatkan keputusan semata-mata. Kita nak tengok performance, kita nak tengok pemain baru beraksi dalam bawah 22 tahun dan kita nak tengok pemain baru yang mana yang boleh orang kata dimasukkan dalam pasukan senior pada masa akan datang. Jadi bagi aku itu tujuan Sukan C dan bukannya target semata-mata orang kata pingat emas lah. Jadi untuk aku itu aku punya orang kata pendapat lah. Aku rasa kita perlu menganggap Sukan C ni sebagai tempat platform untuk mencari pemain-pemain dan membesarkan kita punya kelompok pemain. Sebagai contoh pemain macam Mukairi, Ruven Tiren dan juga Azam Azmi yang sebelum ni berada dalam skuad AFF. Untuk aku, mereka tak perlu berada dalam skuad Sukan C. Dan sebab tu kita tengok Feroz dan juga Arif Aiman. Arif Aiman lagi lah. Dia dah memang established bermain di pasukan utama. Tak perlu dipanggil pun. Memang Feroz baru lagi. Kalau dia nak dipanggil, boleh juga. Tapi sepatutnya slot-slot pemain ni diberikan kepada pemain-pemain baru untuk kita lihat bagaimana kita dapat besarkan kelompok pemain pasukan 22 tahun dan seterusnya mungkin untuk masa depan pasukan kebangsaan. Jadi itu untuk aku lebih baik fokus kepada persembahan daripada keputusan. Dan itulah bila kita bercakap pasal liga berhenti semata-mata untuk Sukan C, bermaksud
kita kena menang sukan C ni, kena dapat pingat emas. Kurang-kurangnya FAM target untuk kita ke final. Kalau kita sangkut di peringkat kumpulan dan di mana semua orang tahu yang kita berada di kumpulan maut, apa gunanya kita berhenti liga ni? Jadi itu yang aku tak berapa faham, dan sebenarnya ini meletakkan tekanan lebih kepada pemain dan kepada jurulatih Ella Varasen dan juga kepada FAM sendiri sebab liga sudah berhenti. Jadi bagi aku ini tak berapa, orang kata tak tahulah nak kata tak berapa bijak, tapi benda tu nampak tak cantik lah kalau kita kalah awal kan. Jadi dan kita tahu sukan C ni bukan dalam kalender FIFA, dan kita kena akui negara-negara lain, negara-negara di luar sana yang bakal bermain di bawah 20 Piala Dunia pun ada je yang sebenarnya kelab tak akan lepaskan, sebab ini bukan tournament pasukan senior. Dan kita kena ingat, tournament bawah umur ni, kalau korang kaji balik, kalau aku tak silap banyak kelab-kelab besar sebenarnya, atau bukan kelab, negara-negara besar, dia orang tak menang pun tournament bawah umur ni. Dia orang hanya target tournament bawah umur ni untuk beri pendedahan, dan selepas itu apa yang penting adalah menang di peringkat senior. Itu yang orang akan ingat. Orang tak akan ingat kau menang Piala Dunia bawah 20 tahun ataupun Euro bawah 20 tahun. Orang tak ingat benda-benda tu. Yalah, negara sendiri mungkin ingat, tapi orang lain di luar sana tak akan ingat. Dia akan menang siapa pemenang Piala Dunia, siapa menang Euro, benda-benda macam tu. Siapa yang layak ke Piala Dunia. Itu yang lebih penting dalam peringkat senior lah untuk aku. Dan kalau kita tengok sasaran FM macam aku cakap tadi adalah pentas final. Apa pandangan aku, sasaran ni boleh ke tidak? Untuk aku senang je. Aku rasa dengan skuad yang kita ada ni, kalau kita tengok skuad yang kita ada, Rahadi dilepaskan sebab kerana kecederaan. Jadi ada 2 sahaja penjaga gol. Feroz dan Arif Aiman tidak dipanggil. Yang obvious, Luqman Hakim juga tak dipanggil atas sebab Liga Iceland pun baru bermula. Dan kita tengok ada 13 pemain yang ada minit permainan di Liga Super. Sebenarnya ni adalah strong squad. Kita tengok pemain macam Saravanan, Hakimi daripada KL, Mukairi, Haris Zikri, Ruven, Alif Izwan daripada Selangor, Azam, Safwan, Adam, Syed Izhan, Aiman dan Azrin, dan 7 lagi pemain bermain di Liga MFL atau di Piala MFL. Jadi paling banyak pemain Selangor, 8 pemain Selangor termasuk dalam pinjaman, termasuk Syed Izhan lah. Dan 20 pemain ini adalah daripada 6 pasukan. Jadi untuk aku sasarannya untuk sampai ke final. Semi final mungkin boleh. Itu pun kita kena tewaskan Vietnam dan juga pasukan Thailand yang orang kata bekas juara dan bekas naib juara. Dan baru-baru ni kita sedang melawan Laos, dan Laos pun telah tewas kepada Vietnam pada perlawanan pertama. Dan pasukan ancaman macam aku cakap tadi adalah Thailand dan juga Vietnam lah. Dan aku ada dengar daripada media Vietnam, jurulatih baru Philippe Trouzier yang menggantikan Pak Hang Seo, katanya tak berapa puas hati lagi lah dengan permainan Vietnam. Yelah, baru lagi kan. Dan tak salah, skuad Vietnam kali ni 9 daripada 20 adalah pemain bawah 20 tahun. Jadi mungkin mengambil masa lah, sebab media tersebut ada sebut cakap yang dia tak nampak lagi falsafah daripada Philippe Trouzier. Jadi benda baru kan. Jadi untuk pasukan Thailand pula, kita tahu ada 2 pemain bermain di luar negara yang bermain bawah 22 tahun. Tak salah, Archipol Kererom dan juga Chaya Pipat yang bermain di Division 4 Portugal. Dan mereka juga baru je menewaskan pasukan Singapura, tak salah. Jadi pasukan yang paling lemah mungkin barangkali Laos dan juga Singapura. Dan kita kena menang salah satu pasukan, iaitu Thailand ataupun Vietnam lah, untuk mara ke peringkat seterusnya. Jadi untuk pemain pilihan aku kali ni untuk Sukan C yang aku nak tengok adalah Hakimi Azim, pemain yang diwawarkan ketika waktu Piala AFF, seorang yang penyerang yang bertubuh tinggi tetapi mempunyai skill dan teknikal yang baik. Untuk seorang yang bertubuh tinggi, ada skill individu untuk mengelecek juga. Jadi dia menjadi sandaran lah. Dan juga bukan setakat sandaran, tapi dia, orang kata, orang nak tengok lah apa dia punya progres. Sebab dekat KL pun dia dah main sedikit, tetapi bukanlah orang kata sebagai pemain utama, tetapi sebagai pemain yang cameo, yang masuk sebagai pemain simpanan. Jadi secara lazimnya kalau kita nak tahu, Mukairi adalah salah seorang pemain yang kita tahu, Azam Azmi,
Dan kalau kita tengok skuad ni, siapa lagi? Kalau kita tengok ada Najmuddin daripada JDT juga, adalah salah seorang. Tierney juga sebelum ni bermain di Piala di Singapura tersebut yang sewaktu Malaysia muncul juara. Jadi kita nak tengoklah apa yang skuad, orang kata core, yang orang kata walaupun bermain di Liga Super 12 pemain ni, tapi mereka bukanlah pemain tunjang. Jadi kita akan tunggu lagi. Mungkin di episod yang akan datang kita akan cerita lagi apa yang terjadi dalam perlawanan-perlawanan seterusnya. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.